KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah. Insyaallah fi al-yawm fi sukses SPM 20 22 pecutan. اليوم نتعلم عن المناهج العلوم الإسلامية كرتاس 1 ومن هو المعلم اليوم ولذلك هيا ننظر بروفيل guru. أهلا معنا اليوم في استوديو أستاذ محمد لقمان يوسف من Sekolah Menengah Arab Jaim Al-Ashraf Alugajah Melaka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. كلها على ما يرام إن شاء الله. ما شاء الله. والآن أستاذ اليوم عن المناهج العلوم الإسلامية كرتاس 1. ما الأشياء التي نركزها اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله سنناقش كيفية الإجابة الورقة مناهج العلوم الإسلامية إن شاء الله. Okey, oleh sebab itu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita akan saya akan berkongsi berkenaan dengan format. Kita mulakan dengan format. Kita kenal bagaimana bentuk soalan yang bentuk-bentuk soalan-soalan dan serta format dalam kertas Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. Okey, pertama format. Okey, Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah, nombor ataupun nombor kertas dia adalah 5404/1. Kemudian dia berbentuk ada yang qasimu ila qismain, qisman awal, qisman alif, qismu alif wa qismu tsani, qismu ba, iaitu bahagian alif dan bahagian ba. Jadi bahagian alif ada 20 soalan. Ia berbentuk objektif pelbagai bentuk. 20 soalan berbagai bentuk. Kemudian setiap soalan mewakili satu markah. Jadi soalan pelbagai bentuk ni bermaksud soalan ni ada macam pelbagai bentuk. Sama ada dia dalam bentuk isi tempat kosong ke, ataupun kita tentukan ke, kita keluarkan ke. Tapi jawapan dia hanya satu sahaja. Jawapan dia ada hanya satu sahaja untuk setiap satu soalan. Baik. Kemudian mewakili satu soalan satu markah bermakna dia ada 20 markah. Okey, kemudian bahagian ba. Okey, qismu ba iaitu subjektif terhad dan terbuka. Okey, subjektif terhad apa? Subjektif terhad adalah hanya terhad pada soalan sahaja, kehendak soalan sahaja. Terbuka itu terpulang kepada calon untuk menjawab selagi mana dalam konteks soalan. Okey, kemudian ada 4 soalan besar iaitu jawab semua soalan dan satu soalan mewakili 20 markah dan dia dan bahagian ba ini ada bahagian ba satu soalan 20 markah, dia apabila kita himpunkan semua ada 80 markah kesemuanya. Okey, kemudian ini yang saya sebutlah. Jadi bahagian A atau kisim alif ada 20 markah dan kisim ba ada 80 markah. Jadi keseluruhan markah adalah 100 markah untuk semua inilah. Seterusnya, okey, tempoh menjawab bagi Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah 5404 ini adalah 2 jam 15 minit. Jadi pelajar perlu tahu, murid perlu tahu atau calon-calon perlu tahu tempoh menjawab soalan bahagian A atau bahagian alif serta bahagian B. Kena ingat tu 2 jam 15 minit sahaja. Seterusnya, okey, ini soal kandungan apa yang telah dipelajari oleh calon-calon bertepatan dengan DSKP, yang mana soalan-soalan yang mengikut jawapan soal bab-bab yang telah dipelajari oleh calon. Okey, seperti mana tingkatan 4 iaitu bahagian mantik dan bahagian usul fiqh. Sebenarnya ini pun sama, iaitu bahagian tingkatan 5 juga, mantik dan usul fiqh. Jadi mantik usul fiqh itu tengoklah
usul fiqh dari adilah mukhtalafihah, nasakh dan sebagainya. Kemudian qadhiyah hamliyah bagi mantik, qadhiyah hamliyah sehinggalah al-qiyas. Jadi yang semua ni pelajar, murid, calon perlu faham apa yang ada dalam kandungan setiap tajuk-tajuk yang telah dipelajari ini. Jadi mudah untuk kita menjawab. Faham dan boleh aplikasikannya. Jadi ini bahagian dia lah untuk ni. Baik, itu dia. Hadza syarah anil format pentaksiran untuk calon-calon SPM kita memahami berkaitan dengan manahij al-ulum al-islamiyah kertas 1. Walidhalik al-an ustaz mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا أنتم معنا في سكسس SPM 2022 بيرتشوتان واليوم نتعلم عن المناهج العلوم الإسلامية ورقة الأولى والآن أستاذ ممكن سنشرح عن قسم ألف المناهج العلوم الإسلامية تفضل. Syukran Syafiqah. Okey, kita sambung berkenaan dengan format bahagian ni. Kali ini kita akan menerangkan berkenaan dengan bahagian alif, qismu alif atau bahagian A. Okey, jadi bahagian alif adalah soalannya objektif pelbagai bentuk. Okey, jadi murid-murid kena ingat alif objektif pelbagai bentuk. Okey, jadi biasa ya. Kalau bahagian alif murid-murid akan jumpa yang mana satu soalan satu jawapan. Satu soalan satu jawapan. Okey. Jadi ini merupakan bentuk arahan soalan, bentuk soalan dan arahan soalan yang soalan contoh lah. Dia banyak. Dia ada banyak. Jadi ini antaranya lah, antaranya iaitu isi tempat kosong, iaitu imla al-faraghat, iaitu isi tempat kosong lah. Jadi disediakan jawapan. Kemudian ikhtar, pilihan jawapan. Ada pilihan jawapan kat situ. Dia sama ada 3. Biasanya 3 lah. Kemudian betul salah. Maksudnya perkataan tu sama ada di fakta disampaikan tu sama ada dia benar ataupun salah. Kemudian ayin tentukan. Ini kita kena calon-calon perlu faham setiap pecahan yang ada dalam setiap tajuk. Ini biasanya ditentukan dalam pecahan lah. Dan contoh-contoh. Okay? Kemudian berdasarkan contoh. Kemudian keluarkan, iaitu ada benda, ada perkara, ada sesuatu yang dikehendaki oleh soalan. Kita kena keluarkan. Pelajar, murid-murid atau calon perlu keluarkanlah daripada yang dikehendaki, contoh yang disampaikan tu. Okay. Jadi soalan contoh, antara soalan contoh. Imla al-faraghat bil ijabati sahihah mu'addah. Isi tempat kosong dengan jawapan sahihah, jawapan yang benar yang telah disediakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jawapan untuk 5 soalan tempat kosong. Ini kedudukannya terpulang. Biasa kedudukannya terpulang awal dan pertengahan. Kedudukan yang kosong tu. Poin-poin yang kosong tu. Jadi contoh kalau kita lihat, murid-murid lihat ke sini, soalan 1 ni la yatawajjahu khitabus syar'i illa. Tidak ditujukan khitabus syar'i ini illa, melainkan dengan siapa? Minal bashar. Apa? Orang yang al-uqala. Contoh ni kan. Jadi antara contoh. Jadi yang kesemua ilmu mantiq ila tasawur wa tasdiq. Itu. Kemudian istihbabul ishtighal bi ilmu mantiq. Jadi istihbab, iaitu keharusan beramal dengan ilmu mantiq ini merupakan kata-kata siapa? Kata-kata Imam Al-Ghazali. Kemudian dilalah al-anin al-alam misalun li dilalah lafziyah. Petunjuk bagi seorang itu menjerit kesakitan adalah merupakan contoh bagi dilalah apa? Dilalah lafziyah tabi'iyah. Jadi menjerit. Jadi dia menjerit ni sakit. Sakit ni secara alami, tabi'i. Seterusnya, al-khassah fil ibarah al-insan huwa haywan natiq mashin dhahik. Ini merupakan bahagian ta'arif. Jadi
kat sini pun, di sini pun, di soalan ini pun, murid-murid perlu tahu pecahan. Bermaksud, kena faham dan tahu bahagian dia di mana. Faham yang cantik-cantik. Kalau tidak, susah nak keluarkan. Okey? Dohik. Yang contoh ni, dohik. Jadi, yang ada pengganggu adalah perkataan an-nazar itu sendiri. Kemudian, apa lagi yang mengganggu? Akliyah. Akliyah yang mengganggu. Jadi mesti ada mengganggu. Sebab ada 7 jawapan. Tapi untuk 5 kekosongan. Dia mesti ada yang kita singkirkan. Pertama sekali kita kena tahu bagaimana nak singkirkan mana jawapan-jawapan dia. Baca semualah. Baca semua. Lepas tu baru kita jawab cantik. Kemudian seterusnya, ayin, khabari atau insya'i. Ini kena tentukan. Ayin ni antara contoh dia. Soalan contoh dekat sini ada ayin. Ayin ni apa? Kita kena tentukan daripada misal ataupun fakta yang telah didatangkan. Jadi calon perlu pastikan manakah satu dia. Berdasarkan apa? Ni saya arahan yang pertama, kemudian yang kedua adalah apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey. Khabari dan insya'i. Khabari dan insya'i ini adalah merupakan bahagian daripada alfaz murakkab tam. Jadi khabari dan insya'i. Murid-murid kena tahu di mana letaknya insya'i, di mana letaknya khabari. Apakah yang dinamakan khabari, apakah yang dinamakan insya'i. Khabari, fakta, direct. Insya'i adalah seperti soalan, seperti arahan, permintaan, doa, ar-raja, ataupun alangkah-alangkah, contoh. Alangkah baiknya aku kalau ni, contoh. Itu merupakan adalah insya'i. Contoh insya'i. Jadi kita boleh tengok Muhammad alimun ada tidak perkataan dia bentuk, adakah dia berbentuk insya'i? Jawapan apa? Khabari. Sebab apa? Sebab dia tak bentuk insya'i. Tidak ada an-nida, tidak ada soalan, tidak ada nahi, larangan ataupun dan sebagainya. Maksudnya tidak ada bahagian talabi dengan ghairu talabi. Insya'i terbahagi kepada talabi dan ghairu talabi. Jadi seterusnya apa? Ya Mustafa. Jadi an-nida. Terus kita boleh dapat detect perkataan ya Mustafa, an-nida. An-nida dalam mana? Talabi. Jadi ghairu talabi, an-nida ghairu talabi. Ghairu talabi dah insya'i. Jadi dia insya'i. Kemudian hal, soalan. Soalan adalah bahagian talabi. Talabi di bahagian insya'i. Jadi teruslah pada insya'i. Apabila nampak soalan terus fikir. Itu adalah insya'i. Fakta sebegini nampak tak ada apa panggilan, tak ada doa, tak ada alangkah atau agar. Jadi benda tu semua kita terus kata ini adalah khabari. Point dekat situ. Okey. Laisa kulama haza faqihah kana tamaran. Okey, ini tak ada apa-apa pun yang ada dalam ciri-ciri insya'i. Jadi apabila tiada ciri-ciri insya'i, maka automatik dia adalah khabari. Wallahi, al-qasam ghairu talabi. Al-qasam iaitu kata sumpah. Bersumpah itu ghairu talabi. Jadi kena ingat, ciri-ciri insya'i ada di sini. Jadi senang nak lihat untuk calon dan untuk calon nak kenal apabila dia ada ciri-ciri talabi atau ghairu talabi. Jadi khabari pun senang. Khabari tak ada ciri-ciri itu. Bila tak ada ciri-ciri itu, terus kita tulis dia adalah khabari. Kalau ciri-ciri ada pada insya'i, ia adalah insya'i. Okey, seterusnya istakhrij muqaddaman minal qadaya al-atiyah. Okey, muqaddam dan tali ini adalah dalam tajuk qadiyah syartiyah. Ajza' qadiyah syartiyah. Jadi dia ada dua ajza', iaitu muqaddam dengan tali. Jadi arahan soalan istakhrij, dia nak keluarkan siapa? Keluarkan muqaddaman. Jadi muqaddam ni apakah yang dimaksudkan dengan muqaddam? Jadi muqaddam adalah cerita pertama, iaitu punca masalah. Punca cerita. Contohnya kalau kita lihat syamsun tali'ah fan-nahar mawjudah. Al-misal syamsun tali'ah fan-nahar mawjudah. Matahari itu terbit, maka muncullah siang. Jadi matahari adalah pelaku utama dalam kisah ini. Maka disebabkan matahari muncul, maka datanglah siang.
Itu disebutkan sebagai qadiyah syartiyah. Jadi qadiyah syartiyah ini dikenali dalam bahasa Melayu sebagai fakta hipotesis. Oh. Sekiranya air menitik akan melekukkan batu macam tu lah. Jadi dia ada rentetan di situ. Okey. Kemudian kita lihat pada contoh soalan contoh ni, in kana an-nahar mawjuda fasyamsu tali'ah. Jadi dia terbalik. Terbalik. Patutnya yang pertama adalah yang ni. Yang kedua ni adalah yang ni. Jadi terbalik. Boleh ke muqaddam diterbalikkan? Boleh. Dia macam mubtada' khabar. Mubtada' muakhar. Jadi mubtada' muakhar adalah mubtada' yang duduk belakang. Tapi cerita dia kena tahu, kena faham. Calon-calon kena faham cerita dia. Siapa dulu, siapa kemudian. Siapa datang dulu. Jadi itu key point dia. Paling cantik. Kemudian injitani al-an fa akramatuka. Jadi kalau anda hadir hari ini, maka saya akan muliakan anda. Jadi siapa yang muliakan dulu? Yang hadir? Syafiqah hadir macam mana? kan? Yang hadir tu, kalau dia datang barulah dimuliakan. Kalau tak datang, dia tak akan dimulakan. Jadi dia rentetan ada yang hadir, muqaddam. Jadi jawapan yang pertama, kalau kita tengok, Syamsun Tali'ah adalah muqaddam. Yang kedua iaitu jitani ataupun injitani. So kemudian soalan yang ketiga, qad yakun in kana haza haywanan kana insanan. Jadi yang ni dia menjurus kepada siapa yang umum dan siapa yang khusus. Yang umum kena ingat, yang umum dah datang dulu baru yang khusus. Okey. Kemudian laisa kulama haza faqihah kana tamaran. Sama juga. Yang ini yang umum. Faqihah itu umum bagi tamar. Jadi dia adalah sebagai muqaddam. Mahma tadrusu tanja. Selalunya sekiranya anda belajar, maka anda akan berjaya. Berjaya dulu ke belajar dulu? Belajar dulu. Jadi yang dapat adalah belajar dahulu. Okey. Jadi seterusnya mahma tadrusu. Jadi belajar, murid-murid belajar baru akan berjaya. Tak belajar tak ada. Tak boleh je, tak ada dunia ni tak ada perkara ajaib. Saya masuk saya ada boleh pandai. Okey. Kemudian ikhtar, murid-murid seterusnya soalan contoh seterusnya, ikhtar al-ijabatu sahihah mimma baina qausain. Okey. Ini senang dia, bahagian usul fiqh. Senang. Kita tengok antara jawapan-jawapannya. Okey. Jadi Muhammad, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kemudian as-sunnah ma sadaraan. Sunnah ada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, syarat-syarat ijma' adalah apa? Yaqa'u ittifaqu ala syar'i ala apa? Alama ala hukm syar'i. Jadi seterusnya asal huwa mawrur bi hukmihi nas wa sumiya alai, iaitu makisu alai. Kemudian akhir sekali, okey, ma tamassaktum bihima ayu kitabillah wa sunnati rasulillah. Okey, yang ni trik. Soalan triki yang mana murid-murid, calon-calon perlu faham semua benda. Faham semua benda yang dalam konteks yang apa yang dipelajari. Apa-apa soalan pun perlu difahami supaya faham konteks, maka akan faham soalan. Jadi ini sahih khata' ni. Macam mana? Talab syari'. Ini adalah ta'rif antara contoh. Dia soalan boleh diletak. Soalan fakta-fakta yang diletak tu sama ada contoh ataupun ta'rif, definisi. Kemudian contoh la darar wala dirar, ni qaul Rasulullah SAW. Sahih betul. Zahabal Malikiyah amma ahlul Madinah hujjiyatun syar'iyyah. Betul ke salah? Okey, ini sahih. Kemudian minal mumayyizat al-mujtahid mustaqil. Ni antara kelebihan bagi mujtahid mustaqil apa? Itba' tariqatu minal a'immatil mazahib al-arba'ah. Okey. وهذا الشرح عن قسم آله أستاذ untuk الشرح عن waraqatil ula. Mungkin saya nak tanya satu soalan Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Kalau contoh kita nampak tadi adanya isi ruang kosong, pilihan jawapan. Macam mana murid-murid ni ataupun calon-calon SPM ni nak kuasai soalan begitu Ustaz? Okey, baik. Soalan ini berdasarkan fakta-fakta yang penting dalam konteks. Jadi murid-murid antaranya saya cadangkanlah
untuk kaedah latihan, yang pertama sekali perlu fahamlah semua konten yang ada dalam buku teks ataupun di SKP, semua konten yang dipelajari faham. Dia bukan faham sikit, dia kena faham betul-betul faham. Kemudian yang kedua, buat latihan menggunakan kaedah serakan ataupun selerakan jawapan, definisi ke info-info penting dalam buku teks dan sebagainya. Jadi apabila kita serakkan, kita tahu dia kedudukan dia dekat mana. Kalau kita ni sebenarnya biasanya kita kena faham dan tahu dan serta hafal. Dia tak boleh hafal saja. Hafal kosong dia macam burung gagak tua. Dia gaji macam tu je. Jadi nak tak nak memang kena faham. Faham macam mana? Dari segi konten dia dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Faham. Utama bahasa Arab lah. Okey. Jadi apabila dia dah diserakkan, letaklah siapa yang dahulu, siapa yang duduk tengah-tengah dan sebagainya. Sama juga dengan bahagian yang isi pilihan kan. Sama juga. Jadi latihan tu perlu ada. Selain daripada latihan yang diberikan oleh guru, latihan yang kita boleh buat sendiri. Letakkan petak sebelah. Itu tulis je, pilih je. Itu untuk latihan dia. Baik Ustaz, syukran jazilan lijawab هذه الأسئلة وهناك استراتيجية له لقسم الأولى لقسم ألف لورقة الأولى والآن ممكن نستريح قليلا وسوف نلتقي بعد قليل. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا في سكسس SPM 2022 بيرشوتل. اليوم إن شاء الله سنتعلم عن المناهج العلوم الإسلامية ورقة الأولى. والآن أستاذ ممكن سنشرح عن قسم باء لورقة الأولى. تفضل. شكرا يا شفيقة. إن شاء الله kita akan pindah beralih kepada sanantakil ila qismu ba ayu subjektif soal subjektif. Baik, soal subjektif bentuk-bentuk antara bentuk-bentuk soalan yang ditanya lah. Bentuk dari pelbagai bentuk ada ini antara soal bentuk-bentuk soalan. Jadi definisikan ataupun arif. Arif ni boleh jadi dinamakan boleh letak ma kan. Boleh letak ma ataupun boleh juga ma makna ataupun mal maksud. Arif ni. Jadi cuma definisikan ni lebih strict, lebih rigid. Maksudnya calon tak boleh nak ubah guna ayat sendiri. Tak boleh suka hati je. Itu antara benda perkara yang perlu ditekankan untuk calon. Jadi arif. Cumanya ma pun sama lebih kurang. Dia sama macam takrif. Cuma ma makna. Ma maksud. Maka itu apa yang difahamkan oleh calon. Okey, soalan. Uzkur nyatakan. Kemudian terangkan, bayin. Berikan misal, berikan contoh. Had misal atau masil. Had misal ataupun masil atau dia punya kata tugas dia. Okey, ungkut, ekis, istantaj. Ini lebih kepada aplikasi. Nakidkan, berikan tanakut, berikan akas, berikan natijah daripada kias ini. Ini antara soalan-soalan yang bentuk-bentuk soalan. Okey, antara bentuk soalan adalah bahagian kisim ba. Kemudian okey, soalan contoh untuk kisim ba. Ini yang pertama yang tadi yang telah saya terangkan tentang arif. Arif ni nak tak nak fala budda alaikum an taktubu bi munasabatan bi ta'rif khasahan. Ta'rif khasah. Jadi bukan ta'rif nafsuka. Laisa at-ta'rif bin nafsika. Ma wujida fil al-mawjud fi kitab. Baik. Okey, dan arif adilalah lafziyah maka nadalu fiha lafzan aw sautan. Jadi arif dilalah lafziyah adalah apa yang menunjukkan padanya apa dia? Lafaz ataupun suara bunyi. Okey, ini takrif lah. Kemudian ma tadi saya nyatakan ada ma kan. Jadi ma al-qiyas. Apakah qiyas? Ma tu lebih mirip kepada arif. Okey, lafaz murakkab min qadiyatain fa aksar wa yazimu anhuma li zatihima qaulan aw akhar. Okey, jadi adalah lafaz yang mana yang terhimpun daripada dua qadiyah ataupun lebih. Jadi dia ada berkait rapat antara keduanya dari segi
Kedua-duanya dari segi zatnya. Macam itulah. Okey, ma makna an-nadbu. Ini dalam bahagian usul fiqh. Mal makna an-nadbu. Nadbu apa? Mal makna. Okey, ini nasihat saya lah. Sebenarnya kalau calon-calon ada yang susah nak keluarkan guna ayat sendiri. Jadi nasihat saya, fahamkan apa yang definisi yang ada, kemudian kita hafalkan. Nasihat tu. Itu yang paling penting lah. Kemudian, okey, talabul syari' al-fi'lu ala sabilu tarjih la iltizam, itu permintaan daripada syari'. Syari' ni siapa? Man huwa syari'? Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mukallaf, iaitu manusia, melakukan perbuatan sesuatu perbuatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tarjih, tapi bukan dalam bentuk ilzam. Maksud ilzam apa? Kena sentiasa laku. Tarjih ni dia pilihan dia. Tarjih ni pilihan dia. Okey. Seterusnya, uzkur. Yang tadi ma, itu dalam ma, konteks dalam definisi dia boleh jadi ma, boleh jadi ma maksud atau makna, dan paling rigid sekali adalah arif. Kena ikut sebiji. Jangan tinggal walaupun satu kalimah. Murid ingat satu kalimah hilang. Takut berubah Ustaz makna dia. Berubah. Jadi berubah. Jadi ulama telah kelaskan berdasarkan ilmu mereka. Okey. Terus dia uzkur isnain ni. Jadi kita nyatakan je. Nyatakan isnain min aqsam. Jadi ini adalah 3. Dia minta 2. Tulis 3 boleh, tapi kalau dah yakin letak 2 je. Tak ada hal. Dia tak ada masalah. Kalau yakin dan faham satu semua, tak ada hal. Kita letak 2 je. Apa yang diminta kita letak je. Ikut dia apa yang diminta. Biasanya orang yang letak banyak ni calon-calon, kebiasaan calon yang tak yakin dia letak banyak. Ya, betul ke? Boleh ke? Kalau kata dia letaklah banyak. Walhal benda tu ada 3 je, dia letak sampai 10. Kan? Sebenarnya dia minta 2 je. Dia minta 2, kita datangkan 2. Siapa yang yakin, dia boleh buat terus. InsyaAllah. Okey. Jadi, kemudian bayin. Berbeza uzkur dengan bayin. Perbezaan dia adalah uzkur kita keluarkan satu je. Tak. Ringkas. Secara ringkas uzkur. Bayin dia lebihkan penjelasan. Dia beza kat situlah. Okey, bayin an dilalah lafziyah mutabaqiyah wa dilalah lafziyah at-tadammuniyah. Okey, ini lebih kepada farriq lah. Maksudnya apabila soalan mendatangkan 2 benda, dia nampak ke arah membanding bezakan. Tapi tak ada kata banding beza tu dia tak beritahu pun konteks apa semua. Cuma lebih difahami apakah yang, maksudnya lebih senang difahami adalah definisi kan. Kita bayinkan perbezaan antara kedua ni. Ini lebih kepada perbezaan. Bayin boleh jadi tidak mendatangkan perbezaan. Kita jelaskan. Menjelaskan lagi ada 2 mutabaqawiyan ni. Dilalah lafziyah ala tamam maknahu mawdu', iaitu menunjukkan satu perkataan menunjukkan semua benda. Okey, contoh rumah. Kan mutabaqiyah, rumah kita fikir rumah ada atap, ada pintu, ada bilik, ada tu ni. Itu dinamakan sebagai mutabaqiyah. Tapi kalau tadamuniyah, kita cerita pasal rumah, tapi kita cerita pasal bilik air. Mandi kat mana? Saya mandi dekat rumah. Bukan maksud mandi kat rumah tu kita mandi kat sekeliling rumah tu, becak satu rumah. Maksudnya sebahagian daripada rumah tersebut adalah tandas. Ada sebahagian, a part of rumah tu. Yalah, sebahagian. Sebahagian rumah tu adalah tandas. Jadi kita masuk mandi kat tandas. Macam kita makan durian. Ayat dia. Buat ni. Saya makan durian tadi. Oh, sekali dengan duri-duri ke? Tak. Masuk sebahagian tu, dia tadamuniyah adalah isi. Isi dia. Isi dia tu. Kita makan durian tapi isi durian tu. Tadamuniyah. Tadamuniyah. Okey. Saya jelaskan. Okey, had misal lain atau isnan amsilah. Okey, had misal lain ataupun isnan amsilah at-tanaqud. Okey, soalan tanaqud. Contoh dia, kullu tulab najihun naqiduha laisa ba'du tulab najihun. Ataupun kullu makan asyamsu tali'ah fan nahar mawjuda. Naqiduha qad la yakun in kana asyamsu tali'ah fan nahar mawjuda. Kena ingat apabila soalan bertanyakan tentang tanaqud. Misal, tolong datangkan tanaqud ni. Dia ada ni pair. Dia kena pair. Ni dia kena pair. Kalau datangkan satu saja, dia tak datangkan maksud tanaqud tersebut. Contoh. Sebab ni tricky, nampak macam misal je mendatangkan contoh saja. Dia agak tricky. Sebab apa tricky? Sebab kalau kita ingatkan contoh, kita dah bagi satu je faktah.
Walhal dia minta bila dia disebut tanakut mesti ada jalan kira dia. Jalan kira dia macam mana. Jadi kena bagi tahu nakiduha penuh. Itu apabila kita bahagian tanakut lah. Sama juga di bawah sini nakiduha. Saya warnakan dia. Nakiduha. Kena nyatakan lah tanakut dia apa. Okey. Jadi kena ingat murid datangkan tanakut dia, bukan sepotong je. Kena datangkan kata jalan kerja tanakut dia. Okey. Bayin khutuwat al-tatbiq tanakut. Jadi nyatakan langkah-langkah kerja dalam untuk menentukan tanakut. Jadi tanakut. Okey, ini yang pertama. Kalau kita tengok dia minta apa? Khutuwat kan. Khutuwat ni jalan kerja untuk menentukan. Yang pertama, tentukan sama ada dia musyawarah, sama ada perkara tersebut mempunyai pembilang ataupun tanpa pembilang. Musyawarah macam kulama, itu musyawarah. Okey, ghairu musyawarah itu yang tak ada kulama, dia tak ada ba'dha dan sebagainya. Itu laisa kullah ghairu musyawarah. Dah tentukan, maka kalaulah dia ni musyawarah tukarkan kepada sur yang lawan bagi dia. Itu dari segi apa? Bilangan kualiti dan kuantiti. Kualiti tu macam mana? Buruk baik. Kuantiti besar, kecil, umum, khusus. Okey. Jadi seterusnya barulah kalau yang pertama ni kalau musyawarah, yang kedua ni ghairu musyawarah. Jadi ghairu musyawarah maka kita tukar saja pada kaif saja, iaitu tambah laisa. Okey. Seterusnya soalan ungkut had naqidan fima yati. Sama juga. Ini soalan. Kena ingat misal dan ungkut lebih kurang. Cumanya yang ungkut ni arahan untuk nakidkan. Tanakutkan. Had naqidan kan. Jadi kullu tulab najihun. Maksud dia tadi kalau kita lihat tatbik dia, kaifiat tatbik kan. Kita murid-murid dan calon-calon kena tahu bagaimana nak tukarkan dia. Jadi dia kata apa? Didduh. Lawan. Kam dengan. Kam kullu kan. Ini ada kam. Ni kam. Tapi ni kuliah siapa? Ni kuliah adalah kuliah mujabah. Maksud dia benda yang umum tapi positif. Lawan dia mesti benda khusus negatif. Jadi ba'dha ni adalah benda khusus. Kata nama khusus tapi dia apa? Ada laisa. Maka dia adalah positif. Ni mujabah ni adalah positif, ni adalah negatif. Kata lawan dia. Macam tu. Okey. Okey Syafiqah. Okey, saya pun okey. Okey. Sebab dia ada kullu, dia ada ba'dha, lepas tu dia ada laisa. Kan? Dia berbeza daripada atas lah. Berbeza. Okey. Ini dia. Had an-natijah. Ini pun natijah. Okey, had natijah. Datangkan natijah minal qiyas al-atiyah. Okey, jadi qiyas kena tahu. Okey, ini adalah ni apa? Ini adalah muqaddimah kusura. Yang ini adalah muqaddimah kubra. Jadi natijah dia. Macam mana nak kenal natijah? Macam ni. Ya, ini adalah syakal awal. Jadi natijah dia kena buangkan yang benda yang berulang. Kemudian ini adalah nombor 1, letak kat sini. Dan ini adalah nombor 2. Letak kat sini. Jadi inilah natijah dia. Al-insan kullu insan jismun. Natijah dia. Dia berulang dia. Hilangkan je yang berulang ni. Jadi itulah jawapan dia. Maknanya murid-murid kena buat macam ni lah Ustaz. Kotak sini cantik. Jadi dia kena begitu lah. Ini adalah natijah. Ini muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Yang ni dinamakan sebagai haddil asghar. Ini dinamakan sebagai haddil akbar. Okey. InsyaAllah itu dia. هذا استراتيجية لجواب قسم با لورقة الأولى ولكن الآن أستاذ عندي سؤال. Saya baca dari segi bacaan saya lah Ustaz kan. Saya baca lah juga kan. Dalalah ni dia ada 2 bahagian. Kalau Ustaz bincangkan tentang dalalah tadi kan. Jadi macam mana kita nak bezakan antara 2 bahagian dalalah ni dari segi ta'arif dia Ustaz? Okey, kita tengok bahagian soalan yang dilalah kan tadi. Mana dilalah? Dilalah tadi? Awal tadi kan. Niat. Okey. Okey. Ini tadi arif.
Bahagian arif. Kita senang bahagian definisi senang. Kita nak tahu. Arif adalah lafziah kan? Okey. Baik. Mudah saja key point dia. Apabila dilalah ghairu lafziah. Dilalah lafziah. Sini. Apabila dilalah ghairu lafziah. Ni tips ramai calon atau murid-murid. Terutama murid saya sendirilah. Bila tanya soalan ni, dia tersalah. Dia tanya je kan. Jadi, senang saja. Key point ni, kalau dia minta dilalah ghairu lafziah, maka dia adakan sini ghair kan. Maka dia letak sini. Maka adalah fiha ghair. Kat sini je. Kat sini je. Point dia kat sini. Sini. Dilalah lafziah, dilalah ghairu lafziah. Letak sini. Dilalah ghairu lafzan, fiha ghairu lafzan aw sautan. Jadi bila letak sini, baru kita dapat perbezaan dia. Ini perkara ni yang menjadikan murid-murid. Dia agak macam keliru nak letak mana. Jadi nak tak nak memang kena faham lah. Macam mana nak letak. Bagaimana dia punya kedudukan dia. Okey. Jadi inilah dia punya bahagian. Jadi ghairul lafziah, kita hanya sekadar letak ghair. Jadi sini pun kita letak ghair. Jadi senang dan mudah. Syukran Ustaz dijawab hadhil as'ilah wa mungkinlah Ustaz syarah Ustaz sebentar tadi memberikan banyak manfaat untuk murid-murid kita dijawab qismu ba waraqatil ula wa al-an mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا في سكسس SPM 2022 بتشوتن واليوم نتعلم عن المناهج العلوم الإسلامية ورقة الأولى وأستاذ الآن ممكن سنشرح عن كيفية لجواب هذه الورقة تفضل. Okey, syukran ya Syafiqah. Baik. Okey, nantakil ila panduan menjawab. Okey. Ada beberapa perkara dalam manahij al-ulum Islamiyah yang menjadi kekeliruan pada pelajar, kepada murid. Terutama murid saya sendirilah. Ini benda ni saya nampak daripada murid saya sendiri. Yang mana mereka ada keliru berkenaan dengan 3 benda. Sebenarnya banyak. Ini salah satulah. Salah 3 dalam ni ada 3 perkara, 3 tajuk yang menjadi kekeliruan kepada murid-murid dalam untuk menjawab manahij al-ulum al-Islamiyah. Untuk bahagian usul fiqh, dia fakta, dalil. Fakta, dalil. Faham saja dan ingat. Untuk usul fiqh mungkin tak ada masalah. Cuma bahagian muqallid, ijtihad wal mutaklid tu, itu mungkin ada kena kefahaman daripada pelajar sendiri. Faham. Okey, seterusnya tengok. Okey, jadi kaifiyat tanakut. Tadi kita bahagian soalan contoh tadi telah sentuh berkenaan dengan kaifiyat tanakut. Bagaimana untuk kita jalan kerja tanakutlah. Jadi tadi dia kata perkataan dia kata lawan. Kan tadi kaifiyat tu tatbiq tanakut, kata lawan. Jadi kata lawan tu macam mana? Apa yang lawan? Jadi yang pertama sekali iaitu sekiranya adalah musawarah. Okey, kalau kita tengok dalam musawarah, kita tengok kuliah dan mujabah. Positif dengan umum. Besarlah, besar kecil kan. Positif dan umum. Okey, kuliah dan mujabah. Jadi kuliah mujabah, dia nak tak nak dia kena dalam tanakut, dia kena lawan dengan kuliah ni. First, tadi kita tengok. Kita tengok dulu first, iaitu kuliah. Kuliah lawannya dengan uziah. Tukarkan kepada mujabah, tukar kepada salibah. Ini saya punya ni, kap mim jim sin. Okey, kap sin jim mim. Macam tu. Punya bentuk. Jadi sama juga kita tengok. Pertama sekali kita tengok musawarah kuliah dia. Kuliah adalah perkara umum. Perkara umum mesti je ni. Contoh kullu, jami', amah. Tapi ini menggambarkan hanya untuk positif. Kalau negatif yang ni la syai'. Satu pun tak ada. La ahad, seorang pun tak ada. Kemudian apa? La fard. Satu individu pun tak ada. Jadi macam tu. Ataupun dalam syartiah dia adalah laisa battah, tidak langsung, tidak sama sekali maksud dia. Okey, jadi dia akan tukar kepada salibah. Itu salibah. Saya tambah salibah. Salibah ni akan tukar kepada mujabah. Kuliah akan tukar kepada. Jadi
Murid-murid perlu hafal sur untuk musawarah. Perlu hafal. Perlu hafal dan faham. Dia perlu hafal dan faham. Kalau tak faham, tak tahu nak letak mana. Jadi, kita kena hafal dan faham. Mula-mula kita faham dulu, baru kemudian kita hafal. Okey, jadi itu nak letakkanlah. Macam tu ba'da, apa dalam ni? Ba'da, mu'zam, kasir. Senang je. Kalau kita kata, semua, mesti ke dalam bahasa Arab tahu kullu. Kan? Kalau kita kata ba'da sebahagian, mesti dalam bahasa Arab, sebahagian. Jadi kalau sebahagian tu masalahnya adalah juz'i. Okey. Tapi itu untuk bahagian mujabah. Kalau yang salibah macam mana? Kita kena tahulah. Salibah, macam mana salibah dia? Macam salibah dia. Qad la yakun. Laisa ba'da. Mudah je dia tambah laisa. Tapi ghairu musawarah kena hanya yang ni paling mudah. Yang ni kena fikirkan kamiyah. Yang ni tak payah fikir kamiyah. Hanya tambah laisa saja. Untuk syasyah mujabah pergi kepada syasyah salibah. Kalau untuk syasyah muhmalah mujabah nak pergi kepada muhmalah salibah, dia hanya tukar tambah pada laisa saja. Okey. Itu tadi. Yang kedua iaitu kaifiyatul akas mustawi. Okey, bagaimana kita nak membentuk kaifiah akas mustawi? Okey. Umumnya ini sebenarnya nak penting pelajar apabila dia jumpa musawarah. Murid semua kena ingat adalah musawarah perlu ada benda tu yang awal-awal tu kullu jami' iaitu yang memberikan dia pembilang, memberikan dia menentukan dia ada sama umum ataupun khusus. Okey. Jadi kuliah mujabah ni kena tukar kepada juziah mujabah. Juziah mujabah di kaedah dia, juziah mujabah dia kena tukarkan kepada diri dia sendiri. Kemudian kuliah salibah dia kena tukarkan kepada kuliah salibah, iaitu diri dia sendiri. Tanda ni tukar kepada diri dia sendiri. Juziah salibah tak boleh ditukarkan. Juziah salibah kena ingat, juziah salibah adalah benda yang ghairu munakisah. Syai'u ghairu muakisah, amrun ghairu muakisah. Ada 3 yang ghairu muakisah. Okey, yang pertama juziah salibah. Sebab apa? Ijtima'a fiha khasatan. Ada 2 kelemahan iaitu kecil dan negatif. Yang kedua iaitu muhmalah salibah. Muhmalah salibah ni diikut juziah salibah. Kemudian juziah salibah kan dah selesai juziah salibah. Itu kedua-dua lah, juziah salibah dari segi syartiyah ataupun juziah salibah dari segi hamliyah. Muhmalah syartiyah, muhmalah hamliyah. Satu lagi adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Okey, ini tajuk yang tak dipelajari oleh pelajar murid-murid dalam buku teks lah. Tajuk ni di luar. Sebab apa munfasilah? Dia pecah, ada pilihan. Dia tidak ada turutan ataupun rentetan. Dia hanya sekadar pilihan. Jadi dia tak ada itiba'ut tabi'iyah. Talazum tabi'iyah. Dia tak ada kesinambungan di antara 2 fakta. Itu disebabkan bertukar, tak boleh ditukarkan. Jadi kena ingat. Key point untuk musawarah, key point kaifiyatil akas, key point yang pertama adalah kita tukarkan muqaddam kepada tadi kepada muqaddam. Tukarkan key point ataupun mahmul tukar kepada maudhu' kepada mahmul. Itu key point. Tukar pertama dulu baru tukar ini. Okey, seterusnya farik baina syakal awal wa syakal sani. Macam mana kita nak tahu syakal awal apa, syakal sani apa? Senang saja, mudah. Pertama, kita tengok. Daripada soalan contoh tadi, kita dah lihat bahagian syakal awal kan. Okey, yang ni yang berulang ni dinamakan sebagai haddil awsat. Syakal awal bermaksud kita kena tentukan haddil awsat di mana. Jadi takrif dia syakal awal haddil awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Jadi kita padamkan je untuk jadikan natijah. Ini perbezaan dia. Perbezaan dia adalah haddil awsat mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra. Tapi syakal sani macam mana? Syakal sani macam ni. Bentuk macam ni. Syakal sani. Jadi mawdu'an mahmulan fi sughra wa kubra ma'an. Kedua-dua sama ada dari segi sughra, kubra, kedua-duanya duduk tempat yang sama iaitu mahmul. Jadi boleh dapat natijah. Natijah dia macam mana? Tadi saya dah ingatkan kepada murid-murid
bahawa natijah dia yang pertama adalah dekat sughra, yang kedua adalah dekat kubra. Haddil asghar, haddil akbar. Okey. Yang tu yang bahagian ni lah. Sama juga macam ni. Okey, haddil akbar, haddil asghar. Yang nombor dua, haddil akbar. Itu dah nama natijah. Yang ni kena ikut syarat dia pula. Jadi itu bahagian darab. Ini kita bahagian macam mana kita nak murid-murid nak bezakan antara syakal awal dengan syakal sani. شكرا أستاذ لشرح لكيفية الجواب ورقة مناهج العلوم الإسلامية. والآن ممكن هناك الخلاصة لهذا الخلاصة. Pertama-tama sekali kefahaman tu penting. Kefahaman. Jadi kefahaman tu penting. Kena rangkumkan semua konteks kefahaman yang kedua, yang pertama-tama sekali. Jadi dalam untuk menjawab soalan, okey, murid-murid pertama sekali kena ini ingatanlah, biasalah. Okey. Pertama sekali sebelum kita mulakan, kita biasalah kita sebagai orang Muslim ni kita berdoa, selawat. Sebab ada di kalangan murid saya sendiri yang mana dia hafal tapi masalah dia apa? Lupa. Dia hafal, masuk je, duduk je, hilang. Dia jadi orang lain. Terus macam tu. Masuk je lupa macam tu. Tentu Ustaz. Dia lupa tiba-tiba. Saya tasmik dia. Saya tanya dia soalan-soalan untuk waktu dalam kelas. Okey. Nanti dia masuk je. Ujian UD1 ke, UD2 ke, UD3 ke apa ke. Itu semua maka ada sikit je. Sebab apa? Dia gugup. Jadi kita banyak-banyak doa dan solat hajat kan. Kemudian seterusnya dalam untuk menjawab tu kita kena tenang. Jadi nak elakkan daripada gugup. Itu sebab kena selawat berkali semua. Tenang. Lepas tu baca satu persatu. Jangan baca teliti sangat. Baca secara ringkas. Baca sikit, silap satu tu. Dan kita boleh pilih mana yang senang, mana yang mudah. Dan kita jawab mana yang mudah dahulu. Kemudian bila dah selesai, baru kita cari mana. Kita periksa, kita lihat. Kita boleh lihat satu persatu jawapan kita. Tengok. Kan? Kemudian, pastikan sekiranya ada untuk beralih. Kalau kita nak alihkan jawapan, benda itu kena buat dulu. Alih jawapan kan. Mungkin jawapan tu dekat kita tulis kan, kita tulis kat kertas sini. Kita tulis kat kertas soalan. Lepas tu kita tak alihkan. Sebab tu kita kena alihkan lah. Okey, itu saja pesanan saya. Syukran jazilan Ustaz atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Ingat dua perkara, kathirud doa, banyakkan berdoa, dan juga ingat satu kalam, manjadda wajada. Saya Syafiqah Hanafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.